A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah An-Naml ayat yang keempat. Dan kitab yang jelas. Pengajarannya yang pertama, tidak ada satu ayat Al-Quran pun walaupun daripada huruf muqatta'ah, melainkan ia menunjukkan kebesaran Allah, kehebatan Al-Quran dan kelemahan manusia. Yang kedua, tidak ada satu ayat Al-Quran pun melainkan ia adalah jelas untuk semua manusia, kerana tujuan Al-Quran diturunkan ialah untuk memandu semua manusia tanpa mengira bangsa atau latar belakang atau peringkat umur. Ke jalan yang Allah redha dan seterusnya ke syurga. Yang ketiga, hanya mereka yang hatinya keras dan tertutup sahaja yang menganggap Al-Quran adalah kitab yang sukar difahami atau hanya untuk golongan yang tertentu sahaja. Ayat kedua, hudan wa busyra lil mu'minin. Quran adalah petunjuk dan berita gembira bagi orang yang beriman. Pengajarannya, sesiapa yang hidupnya berpandukan Al-Quran,
pasti dia akan gembira dan bahagia di dunia dan di akhirat. Manakala sesiapa yang membelakangi Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi musibah dan celaka kepadanya. Yang kedua, semakin seseorang itu beriman, dengan Allah, semakin dia akan mengikut ajaran Al-Quran dan semakin gembira hidupnya. Yang ketiga, manusia yang paling celaka ialah manusia yang menjadikan Al-Quran bukan sebagai panduan hidup. Okey, yang ketiga, ayat ketiga, allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Maksudnya iaitu orang-orang yang mereka mendirikan solat dan mereka mengeluarkan zakat, dan mereka dengan hari akhirat mereka sentiasa yakin. Pengajarannya, iman itu bukan setakat keyakinan di hati, tetapi mesti dibuktikan dengan amalan. Dan amalan yang paling utama yang membuktikan seseorang itu beriman ialah dia sentiasa mendirikan solat 5 waktu dengan menjaga rukun solat, perkara yang wajib, yang sunat dan kekhusyukannya. Yang kedua, sesiapa yang solatnya tidak khusyuk dan tidak dapat menghalangnya daripada perbuatan mungkar, maka sebenarnya dia belum mendirikan solat. Maka sebenarnya dia belum mendirikan. Okey, yang ketiga, sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah, ialah dia memberi
apa yang paling dia sayang, iaitu untuk agama Allah. Yang keempat, sesiapa yang mengabaikan solat dan kedekut dengan hartanya, dia sebenarnya belum benar-benar beriman kepada Allah. Yang kelima, keyakinan kepada akhirat adalah pendorong yang paling besar dan utama untuk seseorang mentaati Allah dan berlomba melakukan amal soleh. Okey, kita sambung ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, ayat keempat kaitan dengan ayat lepas. Kalau ayat yang lepas Allah bagi tahu, Allah cerita tentang apa? Tentang apa? Tak, sebelum solat tu. Tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran dan tentang orang yang beriman. Kan? Quran adalah hudan wa busra lil mu'minin. Kemudian Allah sebut ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang beriman, iaitu mendirikan solat dan mengeluarkan zakat ataupun bersedekah. Dan pendorong utamanya ialah keyakinan pada hari akhirat. Maka ayat 4 ni Allah cerita manusia golongan yang sebaliknya, iaitu manusia yang tak beriman. Apa ciri-ciri manusia yang tak beriman? Allah sebut dalam ayat ni, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, inna, sesungguhnya, allazina, orang-orang yang la yu'minun, tidak mereka beriman dengan apa ni? Dengan akhirat ataupun hari akhirat. Ayat 10 ni Allah sebut orang yang beriman, mukminun kan? Hudan wa busra lil mukminin. Lawan mukminin apa dia? Lawan mukminin. Lawan mukminin kafirin. Bukan mukminin lawan kafir. Sebab mukminin itu bahasa Arab, kafir itu bahasa Melayu. Jadi mukminun lawan dia kafirun, betul kan? Tapi Allah nak cerita pasal orang kafir. Allah tak sebut orang kafir. Allah sebut apa? Orang yang tak beriman dengan akhirat. Okey. Pengajarannya apa? Patut kalau siang lawannya panas. Kalau sejuk lawannya, mana jawapan pertama tu salah lah. Siang lawannya malam, hujan lawannya tak hujan lah. Jadi mukminun lawannya kafir. Tapi Allah kata apa? Mukminun lawannya tak beriman dengan akhirat. Apa maksud dia?
Semua yang tak beriman dengan hari akhirat hukumnya kafir. Kenapa Allah tak sebut mereka tak beriman dengan Allah, tapi Allah kata tak beriman dengan hari akhirat? Sebab ada tak orang yang beriman dengan Allah tapi tak beriman dengan hari akhirat? Ada. Siapa ni beriman dengan Allah tapi tak beriman dengan hari akhirat? Siapa? Orang musyrikin. Orang musyrikin kalau ditanya siapa cipta langit dan bumi, apa jawapannya? Dia beriman dengan Allah tapi percaya tak pada hari akhirat? Tak. Jadi Allah tak sebut tak beriman dengan Allah, sebab ada orang beriman dengan Allah, maka Allah sebut benda yang penyebab kepada kekufuran, iaitu tak beriman dengan hari akhirat. Siapa-siapa tak beriman dengan hari akhirat, hukumnya kafir. Sebab beriman dengan hari akhirat salah satu rukun iman. Okey, kita tengok siapa yang jenis tak beriman dengan akhirat. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 95. Sorry, 96. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tajidannahum. Cuba terjemah. Wow. Dan la tajidannahum. Tengok dia asalnya fi'il apa dah? Wajada. Wajada fi'il madhi, mudhari'nya yajidu. Kalau dia dapati yajidu, kalau engkau tak, tukar je. Okey. Tajidu, engkau dapati. Jadi fi'il asalnya ni je, tajidu. Tapi dalam bahasa Arab bila kita nak tegaskan, maka dia tambah satu, tambah apa? Lam taukid. La. Kalau tajidu engkau dapati, kalau la tajidu pasti. Tapi dia nak tegaskan lagi, nak taukidkan, nak tegaskan lagi, tambah satu lagi, nun. Ini dia panggil nun taukid. Lepas tu kalau kita perasan, kita belajar bahasa Arab minggu lepas asalnya, bila fi'il tu bersambung dengan nun taukid, dia mesti beratas. Mabni ala fathi. Faham? Jadi sekarang makna dia apa? Waw dan lam pasti, tajidah pasti, sesungguhnya engkau akan dapati. Hum, mereka. Engkau ni siapa? Nabi Muhammad lah. Bila Allah cakap engkau tu, Nabi Muhammad lah. Sebab ayat pertama sampai pada siapa? Pada Nabi. Tetapi bila ayat tu tuju pada Nabi, bermakna tuju pada kita semualah. Allah kata engkau pasti akan dapati mereka. Mereka ni siapa? Ahli kitab. Apa yang engkau akan dapati daripada ahli kitab? Ahras. Apa makna ahras? Kita pernah belajar ada satu sifat Nabi di akhir surah At-Taubah. Harisun. Pernah jumpa? Harisun. Apa makna harisun? Sangat berkehendak, sangat tamak. Tapi sekarang fi'il tu dah betulkan jadi ahras. Kalau hasan baik, kalau paling baik ahsan. Kalau kabirun besar, kalau paling besar akbar. Kalau harisun sangat berkehendak, kalau paling berkehendak ahras. Ahras. Pattern dia apa dah? Af'al, akbar, ahsan, ahras. Okey, engkau wahai Muhammad pasti sesungguhnya akan dapati mereka, iaitu ahli kitab, ahras, paling tamak.
Manusia paling tamak siapa? Ahrasan nas, manusia paling tamak. Tamak apa ni? Ala hayatin. Hayatin. Apa makna hayat? Kehidupan. Kehidupan apa ni? Kehidupan dunia. Tengok Allah sebut dalam perkataan nakirah. Hayatin. Tak ada alif lam kan? Kalau ada alif lam apa makna? Al-hayati. Spesifik kan? Kehidupan itu. Tapi sekarang Allah tak sebut alif lam, Allah sebut hayatin. Makna apa? Apa sahaja jenis kehidupan, mereka lah paling tamak. Siapa mereka tu? Ahli kitab. Apa jenis kehidupan? Senang ke, susah ke, miskin ke? Yang penting dia paling tamak nak apa? Nak hidup lama. Wa minal lazina, dan daripada orang yang asyraku, daripada orang musyrik. Mana apa ni? Ahli kitab Yahudi dan Nasara, antara ahli kitab Yahudi dan Nasara dengan orang musyrikin, antara dua ni yang mana paling nak hidup lama? Ahli kitab. Antara dua ni yang mana tak percaya pada hari akhirat? Ahli kitab percaya tak? Jadi logiknya siapa yang sepatut paling tamak nak hidup lama kat dunia? Kenapa? Sebab mereka tak percaya. Kenapa pula Yahudi ahli kitab, mereka percaya pada kehidupan akhirat, tapi mereka pula nak hidup lama kat dunia? Sebab apa? Sebab mereka takut. Mereka pernah tak berangan-angan mereka adalah ahli surga? Yahudi akan masuk surga, Nabi Muhammad orang Islam masuk neraka. Nasrani pun masuk neraka. Nasrani pun sama, dia kata Nasrani saja masuk surga. Lepas tu ada ayat lain pula, dia kata kalau kami masuk neraka pun hanya sekejap je. Angan-angan. Tapi bila Allah cabar, kalau betul kamu ahli surga, matilah sekarang. Tak nak. Apa dia nak? Ni. Apa yang mereka nak? Yawaddu. Apa makna yawaddu? Ingin. Ahaduhum, salah seorang daripada ahli kitab tu, Allah nak bagi contoh, mereka sangat tamak nak hidup lama. Contoh apa dah? Salah seorang daripada mereka ingin lau apa dah? Jikalau. Kalau nak terjemah lau senang je, tambah jika kat depan, lepas tu sambung jika lau. Apa yang mereka ingin? Jikalau yu'ammaru daripada umur. Mereka sangat ingin kalau dipanjangkan umur alfa sana. Alfa apa dah? Alfa 1000 kan? Mana tahu 1000? Alfa bukan alfat. Kalau alfa tu bukan 1000, beratus ribu, bukan ribu-ribu, ratus ribu. Okey. Ada tak ayat lain yang ada perkataan 1000? Itu surah panjang, surah pendek je. Kita surah pendek-pendek je, tak payah surah panjang. Alfu? Kuat-kuat sikit. Takkanlah bulan Ramadan baru ingat surah tu. Lailatul Qadri khairun min. Kalau bak sambung sepakat kan. Kalau nak mula semua senyap. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Yang alfa sanah, 1000 tahun. Okey. Allah gambarkan orang Yahudi ahli kitab ni dan Nasara, mereka ni sangat nak hidup lama. Sampai apa? Kalau boleh mereka nak dipanjangkan umur 1000 tahun. Sebenarnya dia nak 1000 tahun ke nak selama-lamanya? Tapi kenapa Allah sebut 1000 tahun? Kan dia takut nak mati kan. Bila Allah cabar, matilah. Dia takut sebab dia tahu dia akan masuk neraka.
Jadi kalau dia takut mati, sepatut bukan 1000 tahun lah, selama-lama nak hidup kat dunia. Ada ahli tafsir mengatakan sebab orang Arab ketika itu dia tak pandai kira, melainkan sampai 1000 je. Kalau 1000 sebut 2000 ke 10,000 dia bela dia. Berapa ni? Satu. Pendapat kedua, sebut 1000 tu bukan spesifik kepada 1000 tahun, tapi menunjukkan lama. Jadi mereka ni sangat nak kalau dipanjangkan umur lama, tapi Allah tempelak mereka. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azab. Umur lama, umur panjang, Allah kata tak boleh selamatkan kamu daripada azab. Betul tak? Katalah kita hidup lama kan, umur sampai 150 tahun. Dengan umur 150 tahun tu, boleh tak selamat kita daripada azab kubur? Tak boleh. Bahkan kadang-kadang lagi umur panjang, lagi azab bertambah. Boleh faham? Jadi mana lebih baik? Minta panjang umur ke pendek umur? Mana lebih baik? Kalau minta panjang umur, tak ada jaminan semuanya amal soleh, mungkin dosa bertambah. Kalau minta pendek umur, apa dia? Tak cukup amal. Tapi kalau panjang umur, ada jaminan cukup. Tak ada juga. Habis mana lebih baik? Kalau Sophia nak minta apa? Panjang ke pendek? Oh, pendek. Ingat tak kahwin lagi ni. Apa dia? Minta apa? Minta mati dalam Islam. Minta mati dalam Islam. Panjang ke pendek tak penting, betul tak? Kalau panjang, mati bukan Islam, rugi. Kalau pendek pun mati bukan dalam Islam, rugi. Yang untung apa? Mati dalam Islam. Apa doa tu? Wala tamutu, itu bukan doa, itu perintah Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah kata jangan kamu mati kecuali dalam, tapi doanya apa? Anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman. Doa siapa tu? Nabi Yusuf AS. Jadi jangan minta panjang umur. Allah kata apa? Panjang umur tak boleh selamatkan kamu dari. Okay. Sebab itulah bila kita umur semakin meningkat, kan, sepatut kita gembira ke kita sedih? Bila umur kita semakin meningkat, sepatut kita gembira ke sedih? Sedih ke gembira? Macam tak ada pengalaman je. Ada pengalaman kan? Umur sampai 25, 26. Jadi bila umur semakin bertambah, sepatut sedih ke gembira? Sedih kan? Pasal apa kena sedih? Sebab bila umur semakin bertambah, makna kematian semakin dekat. Betul tak? Katalah umur kita, Allah takdirkan kita umur 50 tahun, kita akan mati kan? Hari ni cukup umur 45 tahun. Patut sedih ke patut suka? Kenapa? Tinggal 5 tahun lagi, betul tak? Dan amalan tak banyak. Tapi yang berlaku hari ni, kebanyakan orang, khususnya orang Melayu, bila umur semakin bertambah, dia gembira. Betul tak? Apa bukti? Sambut hari jadi kan? Sambut tu suka ke sedih? Jadi masuk akal tak? Semakin nak mati, semakin suka. Masuk akal tak? Semakin nak mati, sepatut semakin sedih. Sebab tu kata, saya ada dengar satu ceramah Syekh Arab. Dia kata antara perkara yang ajaib kat dunia, dia ada perkara ajaib ada 7 kan. Ini yang ke-8. Yang ke-8 apa dia? Manusia semakin dekat nak mati, semakin suka. Itu perkara ajaib. Pelik bin ajaib. Betul kan? Buat kek lagi, tiup lilin lagi, gembira kan? Tengok-tengok tiup lilin yang ke-45, mati masa tu.
Betul tak? Cuba fikir-fikiran. Ataupun lu fikirlah sendiri. Okey. Okey. Kemudian wallahu basirun, dan Allah Maha melihat dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi apa pengajaran daripada ayat ni? Apa pengajaran? Setiap ayat mesti ada pengajarannya. Pertama, jangan minta panjang umur. Sebab panjang umur tak ada jaminan bertambah pahala. Betul kan? Kadang-kadang tak sempat bertobat, kadang-kadang dosa semakin bertambah. Jangan minta panjang umur. Yang kedua, bila umur bertambah, jangan gembira, sebab kamu semakin dekat dengan kematian. Yang ketiga, minta mati dalam Islam. Baca doa. Biasakan baca doa Nabi Yusuf tadi. Tawaffani musliman. Ya Allah, matikan aku dalam Islam. Mati aksiden ke, mati dalam kereta, mati atas kaki, tak penting. Yang penting masa tu aku boleh mengucap. Kan? Lepas tu Khalid ibn Walid. Kita tahu apa peranan Khalid ibn Walid dalam Islam? Panglima perang. Banyak dalam peperangan, kalau dia jadi ketua mesti menang. Badan dia penuh dengan luka dan cedera parah, tapi dia tak mati dalam medan perang. Dia mati di mana? Dia sangat sedih. Sebab tu dia ketua panglima perang, selalu pergi berperang. Cita-citanya nak mati dalam peperangan, mati syahid, tapi Allah tak takdirkan. Dia sedih. Sebab apa? Mati bukan dalam keadaan paling mulia. Okey, kita balik pada ayat kita. Okey, orang yang tidak beriman dengan akhirat, zayyana, kami hiaskan lahum, bagi mereka, a'malahum, amalan-amalan mereka, fahum ya'mahun, maka mereka ya'mahun apa dah? Ya'mahun dalam masyarakat yataraddadun, yatahayyarun, kebingungan, ragu-ragu, tak tahu mana nak tuju. Okey. Tengok dia terjemah apa tu? Kebingungan. Jadi orang bingung. Tengok. Apa yang Allah nak bagi tahu? Siapa tak beriman dengan akhirat, apa Allah buat pada mereka? Hiaskan amalan. Amalan apa? Bila sebut hias, mana nampak apa? Cantik, nampak betul. Mana amalan tu? Amalan buruk. Jadi amalan yang buruk Allah akan hiaskannya jadi macam baik. Apa pengajarannya? Kalau kita tadabbur ayat ni sangat-sangat menakutkan. Musibah yang besar, bukan tsunami, bukan mati terkejut. Musibah yang besar ialah bila dia nampak amalan maksiat baik. Itu musibah yang besar. Amalan bid'ah dia nampak macam baik. Kenapa Allah hiaskan? Kenapa Allah hiaskan? Benda yang salah dia rasa betul je. Bila dia rasa betul benda yang salah, dia akan buat istiqamah. Apa sebab? Itu musibah tu. Tapi apa sebabnya? Tak beriman dengan hari akhirat. Allah hukum. Cuba buka huraian dia. Sebelum tu buka surah Al-Kahfi dulu. 103 ke 104. Okey. Qul, wahai Muhammad, bagi tahulah. Allah suruh Nabi bagi tahu siapa ni? Orang-orang kafir dan mereka yang seumpamanya. Hal nunabbiukum, nak tak? Maukah aku nak cerita pada kamu? Allah suruh Nabi cerita pada orang musyrikin dan yang seumpamanya.
Nak tak aku cerita pada kamu bil akhsarina, orang yang akhsar, af'al yang tadilah ahras, orang yang paling rugi. Rugi apa? Amalan. Jadi di akhirat yang paling rugi bukan amal, rugi harta, tapi rugi amalan. Siapa ni? Iaitu allazina, orang-orang yang dhalla apa dia? Sia-sia sa'yuhum, usaha mereka, amal kebaikan mereka yang mereka rasa betul-betul baik, diterima oleh Allah, boleh masuk syurga, tapi Allah kata apa? Dhalla, sia-sia fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Wahum yahsabuna, dan mereka menyangka annahum yuhsinuna sun'a. Apa yuhsinuna sun'a? Dia buat amalan, dan amalan itu mereka sangka adalah yuhsin, baik, tapi bila pergi akhirat sia-sia. Jadi kenapa Allah kata paling rugi? Kenapa perkataan paling rugi? Sebab macam ni, kalau orang kafir ataupun siapa yang buat maksiat, dia tahu amalan itu memang maksiat, dia tahu dia akan dapat dosa, dia tahu akan masuk hazab neraka. Bila pergi akhirat, dia rugi, bukan paling rugi, sebab memang dia dah jangka. Tapi yang ni kenapa Allah kata paling rugi? Sebab masa dia beramal, yuhsinuna sun'a, dia sangka amalan itu adalah baik. Bila pergi akhirat, jangkaan dia apa dah? Mesti masuk surga. Tengok-tengok, semua jadi debu. Saya nak tanya, orang Yahudi ke orang munafik ke, dia yakin tak apa yang dia buat adalah betul dan baik? Yakin ke tak? Yakin. Sebab tu dia kekal dalam agama tu. Kalau dia tak yakin, dia keluar dah. Betul kan? Siapa saja yang buat maksiat dan kekal dalam maksiat ni, kadang-kadang dia rasa dia adalah betul. Jadi bila dia betul, kita tengok kisah dalam surah Al-Kahfi yang ada 2 kebun. Dia kata apa? Dia kata apa pada kawan dia? Dia kata apa? Aku tak fikirlah akan berlaku kiamat. Sebab dia kata Allah sayang padaku, Allah bagi harta, takkan Allah nak jadikan kiamat kan? Kemudian dia buat andaian, kalau berlaku kiamat, Allah akan bagi lebih baik. Maknanya dia sangka yang dia buat tu adalah baik, tapi akhirnya Allah hancurkan masa dunia lagi. Ini orang paling rugi ni. Dan siapa yang buat amalan yang salah tapi dia rasa betul, biasanya siapa? Yang buat benda bid'ah tu. Betul kan? Apa salahnya kita berselawat kan, sampai solat lewat kan? Tadi saya ada jumpa program saya kat pagi kat Kau. Dia kata ada seorang budak tu, dia duduk kat Johor. Lepas tu dia jumpa ada seorang guru, tak tahulah guru apa, di satu negeri, bukan di Johor lah. Jadi dia sanggup pergi sekali seminggu, berzikir, berselawat sampai pukul 3 pagi. Zikir selawat sampai 3 pagi. Daripada Johor dia sanggup pergi. Budak muda. Kenapa dia sanggup? Dia 3 tahun. Kenapa dia sanggup? Sebab dia sangka benda tu betul. Yusinuna sun'ah. Sebab itulah lebih baik kita pastikan amalan kita betul-betul yang sahih, walaupun sedikit. Sebab ya Allah nak tengok apa dia? Ya Allah nak tengok apa dia? Ahsanu amala, bukan aksar. Apa beza aksar dengan ahsan?
Allah bukan nak tengok siapa paling banyak, bukan. Tapi Allah nak tengok siapa paling surah apa ni? Ahsanu amala. Kafi ke Mulk? Al-Mulk kan? Baca ayat tu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Dan ingat kata-kata ni, seorang ulama tabi'in nama dia Al-Fudayl bin Iyad. Al-Fudayl bin Iyad, dia tafsirkan apa maksud ahsanu amala. Dua, iaitu paling ikhlas. Allah nak tengok bukan antara ikhlas dan yang tak ikhlas. Yang tak ikhlas Allah tak tengok dah. Allah nak nilai apa dah? Yang ikhlas, iaitu siapa paling ikhlas. Satu. Yang kedua, siapa paling aswab, paling menepati sunnah. Ya Allah, ruginya kan kalau kita buat yang bukan sunnah. Sebab apa? Allah tak tengok dah. Ya Allah nak tengok yang paling tepat dengan sunnah. Okey? Dan kata ulama ni, maksud di sini siapa ni yang paling rugi ni? Ada pendapat ulama, boleh cuba tengok huraian dia bawah pada ni ayat ni, surah Kahfi. Ya betul. Qala Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir dalam menghuraikan ayat tadi, surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Dia kata apa? Hadil ayat makkiyah. Ini tak ada baris kan? InsyaAllah kita akan ajar pelajar akademik kita bahasa Arab sampai dia boleh baca yang tak ada baris. Boleh ha? Okey, cuba baca sebelum kita ajar pelajar akademik. Waqala Ibnu Katsir. Kemudian hadhil ayatu makkiyatu, sebab ada baris kan ha? Qabla khitabi al-yahud wan nasara wa qabla wujudi al-khawarij bil kulliyah. Okey, selesai satu masalah, terjemah pula. Kata Ibnu Katsir, hadil ayat ini makkiyah. Lawan dia apa? Madaniyah. Ayat ni iaitu surah Al-Kahfi ayat 103 adalah makkiyah. Qabla khitab, sebelum Allah tuju cakap kepada orang Yahudi dan Nasara. Apa maksud dia? Ayat pasal Yahudi dan Nasara, ayat apa? Makkiyah ke Madaniyah? Kenapa? Sebab Yahudi dan Nasara ni tak ada kat Mekah. Jadi ayat yang tuju pada Yahudi tak ada. Masa sepanjang Mekah memang tak ada. Kalau ada, pelik kan? Kenapa pula turun ayat pasal Yahudi di Mekah? Mereka duduk kat Madinah. Okey. Dan wa qabla wujudil khawarij, dan sebelum adanya khawarij. Khawarij ni bila ada? Khawarij daripada kharaja, yang keluar daripada kumpulan Ali. Mana bila ada? Zaman Ali lah. Ini surah Makkiyah. Jadi Ibnu Katsir nak bagi tu apa ni? Siapa ni yang buat amalan, dia sangka amalan baik, tapi bila pergi akhirat sia-sia. Siapa mereka tu? Adakah Yahudi? Adakah Nasara? Adakah Khawarij? Dia kata bukan. Wa innama habis untuk siapa? Hiya amatun. Ia adalah umum. Amatul umum. Fi kulli, pada setiap. Man. Baca. Man. Abdullah. Siapa? Bapak Jamal? Man abadallah. Dia sebut yang biasa dengar je lah, walaupun salah. Man abadallah. Tengok, kalau kita baca Abdillah, nama orang.
Tapi dia bukan nama orang. Ayat ni umum untuk sesiapa yang abada, yang menyembah Allah. Fi'il madhi. Sesiapa yang menyembah Allah ala ghairi, yang bukan ikut tariqah pada jalan mardiyah yang diridai. Maknanya yang buat amalan banyak kemudian pergi akhirat sia-sia ialah umum. Siapa saja yang sembah Allah bukan mengikut cara yang Allah redha, maka semua sia-sia. Saya nak tanya, kalau buat amalan benda yang bukan Nabi buat, Allah redha tak? Tak redha. Sebab apa? Sebab Allah perintah apa? Kalau kamu cinta aku, jadi yang Allah redha ialah yang ikut Nabi. Kemudian yahsabu, orang ni sembah Allah tapi bukan cara yang Allah redha. Yahsabu, dia sangka annahu musibun, dia adalah betul. Musibun tu betul. Fiha, betul dengan amalan itu. Wa anna amalahu maqbul, dan dia rasa amalannya makbul, diterima. Perasan. Wa huwa mukhti, sedangkan dia adalah orang yang salah. Wa amaluhu mardud, dan amalannya tertolak. Boleh faham? Jadi yang amalan sia-sia itu umum. Siapa yang sembah Allah bukan cara yang Allah redha, amalan di akhirat sia-sia. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Cuba buka hadis Nabi SAW. Okey, hadis ini biasa kita dengar. An Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW qala apa dia? Telah berkata ke bersabda? Ha? Bersabda. Apa beza bersabda dengan berkata? Oh, hormat sikit. Jadi kalau apa ni? Kalau Abu Bakar berkata, dalam bahasa Arab apa dia? Ha? Kalau Abu Bakar berkata, qala. Kalau Bilal berkata, qala. Kalau Rasulullah berkata, sama aja. Orang Arab tu hormat Rasul ke? Ha? Tengok cara kita berfikir, iaitu hormat dengan perkataan, kan? Tentu ada lagi nak hormat, dia tambah. Tak. Hormat Nabi apa dia? Ikut. Follow semua yang Nabi buat, itulah hormat. Jangan tambah tapi tak ikut, kan? Okey. Tak apalah nak kata bersabda pun tak apa, tak salah pun. Cuma jangan kita rasa sebut sabda tu rasa hormat sikit. Sebut berkata macam air. Kan? Okey, man amila, beramal. Amalan. Ini beramal itu satu amalan ataupun apa-apa amalan. Nabi kata apa? Siapa yang melakukan apa-apa amalan, laisa, bukan, alaihi, ke atasnya, bukan ke atas amalan itu, amruna, urusan kami. Maksud apa? Yang dia buat amalan tu bukan daripada kami, bukan daripada Nabi. Maka Nabi begitu jelas, fahuwa raddun, dia tertolak. Jelaskan. Hadis sahih Bukhari. Sebab itulah, tak payahlah bincang, tak payah berdebat. Ini satu hadis kan. Okey, kalau tak nak pakai hadis, pakai logik akal. Pakai logik akal. Kita kalau nak makan, kita pilih tak makanan terbaik? Pilih tak? Ke pilih yang teruk-teruk? Tak. Kan, kita pilih terbaik, kan? Kalau masak sedap ke masak cincai? Pada makanan tu nak tahan berapa hari? Berapa hari lama? Sekali makan boleh tak seminggu? Makan sekejap buang, tapi pilih terbaik. Bila beli baju, beli terbaik tak? Baju tahan berapa lama? 5 tahun. Oh, pakai sekali seminggu itu mesti banyak baju ni, ha? Kalau beli kereta, beli yang semua untuk dunia. Tiba-tiba nak beramal dengan agama yang bukan 3 hari, bukan setahun, untuk sampai ke akhirat.
dia pilih yang kurang baik. Pelik tak? Pelik tak? Alah, tak apa je yang orang lain buat pun. Yang ni betul juga. Okey, antara yang orang buat dengan Nabi buat, mana lebih baik? Ha? Kalau kamu kata tak apa, maka baju pun belilah yang buruk-buruk. Okey je, apa masalah? Makan pun makan yang cincai-cincai je, apa masalah? Betul tak? Nak kenyang je. Tapi pilih semua yang terbaik. Kalau buat dunia, buat agama, itulah pelik. Perkara pelik yang keberapa tadi? Yang ke-9. Okey. Tengok hadis ni. Ini pengajaran daripada hadis tadi. Wa hadzal hadis, dalam hadis tadi, kaidatun azimah, satu kaedah yang sangat besar dan penting. Min qawaidil Islam, daripada kaedah-kaedah dalam Islam. Apa dia? Wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tu daripada kata-kata Nabi yang pendek, tapi jawami' al-kalam ni, kata-kata Nabi pendek tapi pengajarannya, maksudnya mendalam. Fa innahu sarihun, iaitu sesungguh hadis itu sarihun, jelas, fi raddi, dalam menolak kullil bid'ah. Semua hadis itu jelas menolak semua benda yang bid'ah, wal mukhtara'at, dan apa saja yang direka-reka, wa ibtal, dan hadis itu menunjukkan membatalkan semua perkara mungkar, al-kharijah, yang terkeluar daripada usuluddin, asal agama, iaitu Quran dan Sunnah. Dan dalam hadis itu juga al-amru, perintah bittiba'is sunnah. Hadis itu memerintah kita supaya ikut sunnah, kalau tak tertolak. Waltizam, dan beriltizam dengan sunnah. Dan hadis itu wan nahyu, mencegah an kulli bid'atin fi dinillahi azza wa jalla. Kemudian dalam hadis itu juga kias fi kauni syai', dalam keadaan sesuatu itu muhdasan, sesuatu itu dikira muhdas, iaitu baru, ataupun ghaira muhdas, iaitu macam mana kita nak tahu benda tu baru ataupun benda tu asal daripada Nabi. Apa dia ukurannya? Ukurannya ialah hadis lah. Kalau ada hadis, yang daripada sunnah. Kalau tak ada, baru. Okey. Huwa usuluddin minal Quran was sunnah. Okey. Okey dah. Kita balik pada ayat. Okey nanti. Apa Allah hukum tadi? Siapa yang tak beriman dengan hari akhirat? Kata Allah hukum apa? Allah hiaskan amalan. Dia rasa benda tu betul je sampai ke mati. Tengok-tengok pergi akhirat. Okey, huraian dia. Dalam ayat innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum yu'mahun. Dia nak hurai, ini daripada tafsir sampai kat sini ayat. Apa huraian dia? Ayat yang kita terdebur tadi. Ayat ni Allah nak beritahu apa? Uqubatu. Uqubah apa dah? Hukuman, balasan. Man la yu'minu bil akhirah. Siapa yang tak beriman dengan akhirah, hukumannya apa? Allah jadi dia, benda yang salah dia nampak betul, benda yang batil dia nampak hak. Itu adalah uqubah. Uqubah ni balasan, dengan balasan yang besar, iaitu dia tak tahu mana benar mana batil. Wahiyat tazyin, hukuman itu ialah tazyin, perhiasan amalan-amalan sayyi'ah yang buruk. Allah hias amalan yang buruk, bukan amalan yang baik, nampak jadi baik. Dan wa kullama, setiap kali da'ufa. Apa makna da'ufa? Setiap kali lemah iman bil akhirah, setiap kali orang tu lemah imannya dengan akhirat, izdada tazinul qabih, semakin Allah tambah perhiasan amalan buruk dia nampak baik. Semakin dia lemah, semakin Allah hiaskan. Sebab tu kita tengok ada orang tua kan, beramal dengan amalan salah sampai ke mati. Betul tak orang yang buat amalan salah
Sebab dia nampak betul, puncanya dia tak beriman dengan akhirat. Betul ke tak? Betul tak? Betul. Apa bukti? Kalau dia beriman dengan akhirat, dia cari yang daripada Allah. Betul tak? Sebab yang cerita pasal akhirat siapa? Allah. Kalau beriman dengan akhirat, carilah amalan daripada Allah, bukan daripada manusia. Wa kullama, dan sebaliknya, setiap kali izdada, iman dia dengan akhirat bertambah, semakin dia kena amalan buruk dan dia benci. Boleh faham? Oh, ni tak betul, ini bukan sunnah. Clear. Puncanya apa? Keyakinannya pada hari akhirat. Wattadah, dan jelas baginya al-haq, kebenaran. Kenapa? Ya anal iman, kerana beriman dengan akhirat yastalzimu, menuntutnya, anal insan, menuntut untuk manusia melihat al-haqqa haqqa. Bila dia beriman dengan akhirat, dia akan pastikan, sebab dia nak akhirat, nak jumpa siapa? Nak jumpa Allah. Bila nak jumpa Allah, dia pastikan amalan yang dia nak bawa mesti sama dengan yang Allah redha. Jadi akhirnya dia sentiasa nampak yang benar-benar, wa yara al-batil batil, dan yang batil dia clear itu adalah batil, dia tak akan buat. Boleh? Semoga Allah bagi hidayah pada kita supaya jelas, yang sunnah nampak sunnah, yang hak nampak hak, yang bukan sunnah kita jelas itu bukan sunnah. Okey. Sebab itulah akhirnya Allah kata apa, mereka ni meraba-raba. Macam ni lah orang tu sentiasa beramal dengan amalan yang salah, mungkin berpuluh tahun. Dia macam orang celak kan, dia selalu berjalan sebelah kiri, tapi bila dah umur dah tua, dia pun tak nampak. Kita kata belah kiri ada longkang, apa dia buat? Dia akan pergi juga. Sebab apa? Allah dah butakan hati dia, ya'mahun. Dia kata mana ada, aku memang berpuluh tahun, inilah jalan aku. Sama juga orang buat amalan yang salah, aku dah buat berpuluh tahun, jangan tegur. Itu menakutkan. Kemudian Allah kata apa? Ulaika. Ulaika, mereka itu allazina, orang-orang yang lahum, bagi mereka su'ul azab, azab yang buruk. Ada tak azab yang cantik? Ada tak azab yang cantik? Tak ada. Kalau tak ada, kenapa Allah sebut su'? Allah nak beritahu, Allah sebenarnya nak menakutkan kita. Antara rahmat Allah ialah Allah sebut sesuatu yang lagi menakutkan. Supaya apa? Supaya kita jangan buat. Itu tanda Allah sayang pada kita. Jadi bagi mereka ni siapa? Yang tak beriman dengan akhirat, dan akhirnya Allah hiaskan amalan buruk, dia nampak baik. Maka bagi mereka su'ul azab, azab yang buruk. Di mana ni? Salah. Sebab Allah sebut lepas tu pada wahum, dan mereka fil akhirah, bila Allah sebut mereka di akhirat, mana azab yang sebelum tu apa dia? Kat dunia. Sebab tu ahli tafsir mengatakan mereka yang ayat ni khusus turun pada orang musyrikin Mekah, mereka Allah timpakan azab kat dunia, iaitu ahli tafsir kata mereka kalah dalam peperangan Badar. Itu azab yang sangat-sangat dahsyat bagi mereka. Berapa ramai pemimpin dia mati? Ada 70 mati dan 70 ditawan. Sangat-sangat dahsyat dan memalukan. Itu maksud su'ul azab. Manakala di akhirat pula, humul, mereka itulah
Akhsarun, paling rugi. Kenapa paling rugi? Sebab disangka amalan mereka adalah baik. Bila pergi akhirat adanya harapan masuk syurga, tengok-tengok masuk neraka. Okey, saya nak tanya, bila orang tak beriman dengan hari akhirat, adakah terus Allah hiaskan amalan buruk nampak baik, ataupun setelah kali kedua, kali ketiga baru Allah hiaskan amalan yang buruk nampak baik? Banyak kali. Ada dalil? Cuba buka surah Al-An'am ayat 110. Surah Al-An'am ayat 110. Okey, tengok di ayat Quran ni ada dua je. Satu, inzar, memberi amaran. Yang kedua, Bashir, memberi berita gembira. Tengok ayat ni, inzar ke Bashir? Allah kata wa nuqallibu. Nuqallibu apa dia? Membolak-balikkan. Kalau kami nuqallibu, kalau orang yang membolak-balik, ini nun kan? Kalau orang tambah nuqallibu. Ini fi'il mudhari', kami. Kalau nak jadi orang yang membolak-balik, tukar huruf ni jadi mim baris depan. Mim baris depan di awal perkataan menunjukkan orang. Bagi contoh lain. Muslim, muflihun, muhsinun, musyrikun. Semua mu kat munafik. Semua mu kat depan menunjukkan orang. Dan sebelum ni kita belajar kalau ma pula kat depan, tempat. Contoh, masjid, majlis, maktabah, mat'am, mahsyar. Jadi bahasa Arab, kalau mu orang, kalau ma tempat. Tapi jangan sebut mu saja, kena sebut perkataan tu. Mu apa dia? Tempat orang. Okey. Dia kalau tiga perkataan. Mi baris depan menunjukkan orang bila perkataan tu 4 huruf ke atas. Nanti belajar bahasa Arab kan? Jangan tak masuk kelas Arab. Dia kalau 3 perkataan, fa, sa, qa. 3 perkataan kan? Yang ni berapa ni? Nuqallibu. Betul ke 4? Cuba tengok tu. Berapa huruf? Buang waw. Nuqallibu berapa huruf? Nuqallibu 4 ke 5? 5. Nun 1, qaf 2, lam 2. Dia bukan macam matematik ni. Nuqallibu 5. Jadi kalau 4 huruf ke atas, kalau nak menunjukkan orang, mu. Tapi kalau 3 huruf menunjukkan orang, pattern dia lain. Fa'ilun. Orang yang fasik, fasikun. Sebab 3 perkataan. Kafara, 3 huruf kan? Kafara. Orang kafir? Kafir. Jangan mu kafir. Apa lagi? Kataba. Dia menulis. Orang menulis katibun. Okey. Lepas tu kalau kita baca doa, wahai yang membolak-balik, apa dia?
Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Okey. Allah kata kami bolak-balikkan afidatahum, hati-hati mereka, wa absarahum, dan penglihatan mereka, kama lam yu'minu, bagaimana mereka tidak beriman dengannya, dengan Allah, awwal marrah, kali pertama. Maknanya bila orang tu tak beriman dengan akhirat, Allah pun hiaskan amalan buruk nampak baik kali kedua. Kali pertama Allah tunjuk amalan buruk memang buruk. Dia pun tahu benda tu buruk, tapi dia tak ubah. Maka kali kedua dia tak nampak dah yang buruk-buruk. Dia nampak apa? Yang buruk. Bila tu? Kali pertama dia tolak. Jadi Allah kata kami bolak-balik hati orang yang bila kali pertama dia tolak, kali kedua kami bolak-balikkan. Mana Allah bagi peluang tak? Sebab apa? Kali kedua sebab degil. Benda dah jelas, benda tu salah kan. Kita dah beritahu, itu Nabi tak buat, tak ada hadis. Tak apa. Tak apalah. Wa nazaruhum, dan kami biarkan mereka fi tughyanihim ya'mau, sama tadi. Kami biarkan mereka dalam tughyan. Tughyan apa dah? Kesesatan, kelampauan, ya'mahun, meraba-raba, tak jumpa cari kebenaran. Jadi ayat ni menghiburkan ataupun menakutkan. Sebab tu saya nak ulang untuk sekian kali, bila ada peluang nak belajar tadabbur, jangan tolak. Sebab ada orang tolak, lepas tu dia tak jumpa cari dah. Salah satu sebab kita dah pindah. Okey. Habis dah? Kita ambil satu ayat lagi. Wa innaka. Habis cerita tentang orang kafir sebab tak beriman dengan hari akhirat. Apa balasannya? Allah itu adalah azab, itu adalah musibah. Tapi orang buat benda salah dan dia rasa betul, dia rasa tak itu musibah? Tak. Sebab tu bila dia akan rasa di akhirat, masa tu dia adalah orang yang paling rugi. Wa innaka, sesungguhnya engkau, latulaqqa, pasti apa dah? Tulaqqa apa dah? Telah menerima. Ada terjemah apa tu? Telah diberi. Diberi dalam bahasa Arab perkataan lain. Tu'ta. Kan? Tulaqqa ni daripada perkataan liqa, berjumpa. Kan kita pernah dengar tak? Belajar Quran kena talaqi. Kan? Apa maksud talaqi? Berdepan. Macam kita belajar tajwid kan, dia kena berdepan. Kalau tak berdepan, orang lain je susah juga kan. Sebab untuk guru tak boleh nak tengok mulut kita betul tak keluar huruf dan makhrajnya. Jadi Allah kata apa? Quran tu diberi pada engkau secara talaqi, iaitu Jibril bawa direct depan engkau, Jibril baca depan engkau. Sebab tu setiap kali bulan Ramadan Jibril turun tak? Untuk apa? Untuk talaqi dan untuk cek balik bacaan Nabi. Diberi Al-Quran secara talaqi. Dari mana ni? Min ladun. Sisi hakimin, yang maha tak bijak, cukup lah, tak payahlah sana tu kan. Siapa tak tahu dari mana perkataan sana tu, kenapa mesti ada sana? Bijak cukup kan. Sebab kalau bijak sana mesti ada bijak sini. Yang maha bijak, alimin, yang maha
Okey. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Kenapa pula? Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Mula-mula Allah sebut cerita pasal Quran kan, ayat awal-awal kan. Kemudian Allah sebut cerita orang beriman. Lepas tu Allah cerita orang kafir yang tak beriman dengan akhirat. Sekarang Allah balik cerita pasal Quran. Ya Allah kata hudan wa busyra lil mu'minin. Allah nak begitu nilai Al-Quran yang menjadi petunjuk dan busyra kepada orang beriman itu sebenar nilainya apa? Dia datang daripada sisi siapa? Allah tak kata Allah, tapi Allah sebut sifatnya Hakim. Apa makna Hakim? Mana Allah nak beritahu Al-Quran datang daripada orang yang paling-paling pakar dalam menentukan hikmah sesuatu. Allah tak mungkin bagi ayat yang tak ada hikmah kan? Kita tahu tak, semua perintah Allah, semua peraturan yang Allah sebut dalam Quran ada hikmahnya, ada kebaikan, betul? Walaupun kita tak tahu. Semua benda kita tahu tak hikmah dia? Contohlah, solat, kenapa 5 waktu? Siapa tahu? Subuh kenapa 2? Isya kenapa 4? Tak tahu kan? Tapi mesti tak ada hikmah. Mesti ada hikmah. Jadi Allah nak bagi tahu Quran ni sangat-sangat bernilai. Sebab apa? Dia datang daripada Tuhan yang bersifat maha bijak. Dan bijak Allah berdasarkan ilmu. Sebab itulah orang musyrikin, walaupun dia tuduh Nabi reka Al-Quran, tapi dia tahu dia bukan daripada Nabi. Antara buktinya apa? Apa dia antara cerita dalam Al-Quran? Cerita pasal umat-umat dahulu daripada Nabi Adam kan. Dari mana Nabi tahu? Pasti Quran datang daripada siapa? Alimun, orang yang tahu segala-galanya. Dan ada pula cerita Al-Quran, cerita pasal benda yang akan datang. Contoh Ghulibatir Rum, Rum akan kalah kan. Benda belum berlaku. Dari mana Nabi tahu? Mana daripada alim. Dan ada pula cerita Al-Quran, cerita yang pasal akhirat, lagi Nabi tak tahu. Mana pastilah dia datang daripada. Jadi bila datang Al-Quran daripada Hakimin Alim, apa sepatut sikap kita dengan Quran? Patut apa? Bagi masa jauh lebih banyak daripada ni. Saya nak tanya, telefon siapa yang buat? Hakimin Alim ke siapa? Jepunun Alim. Betul tak? Telefon dibuat oleh manusia, bukan sifat hakim, bukan sifat alim, tapi berapa banyak masa kita bagi pada dia. Betul tak? Tapi dia pun tak bagi rezeki pada kita. Apa saja yang bukan daripada alimun hakim, kita bagi masa habis-habisan. Tapi yang kita kurang daripada hakimin alim, pasti baik untuk kita, pasti ada ilmu, pasti ada maslahatnya, kebaikan. Kita bagi masa sikit je. Sebab apa? Kita tak tahu menilai kitab Al-Quran. Sebab tu di sini Allah sebut ladun. Ladun dia terjemah apa sini? Okey, kalau indah. Kalau tengok terjemahan bahasa Melayu, sisi juga. Kalau Melayu macam sama je, tapi bahasa Arab tak. Apa beza indah dengan ladun? Itu tadabbur. Ladun ni jauh lebih menunjukkan lagi dekat kepada Allah dibanding dengan indah. Lepas tu pernah dengar tak ilmu? Pernah dengar? Sebenarnya ilmu ladun ni diambil daripada perkataan apa? Tuh, ladun. Ladun ni tu daripada sisi Allah. Siapa yang dapat ilmu ladun ni? Khidir. Sebab tu Khidir tak belajar, tak ada guru, sebab dia dapat direct daripada Allah. Sebab tu Musa bantah, sebab Musa dapat ilmu bukan laduni. Cuba buka surah Al-Kahfi ayat 65. Okey, cuba terjemah. Fawajada, lalu kedua-duanya mendapati. Siapa keduanya? Musa dan
Khidir. Ni jumpa Khidir ni, takkan Khidir jumpa Khidir. Dua orang ni Musa dan pembantu dia. Pembantu dia. Kan dia masa nak pergi cari Khidir, dia pergi dengan pembantu. Jadi dua-dua tu menjumpa abdan, seorang hamba, itu Khidir. Min ibadina, daripada hamba-hamba kami. Tengok bila Allah muliakan seseorang, Allah sebut apa? Hamba. Semakin manusia bersifat hamba pada Allah, semakin tinggi darjahnya di sisi Allah. Dan semakin manusia bersifat hamba kepada manusia, semakin rendah nilainya di sisi Allah. Okey, hamba ni apa sifatnya? Atainahu, kami beri kepadanya rahmatan min indina, rahmat daripada sisi kami, tetapi wa 'allamnahu, kami mengajarnya min ladunna. Ini dipanggil ilmu laduni. Ada tak orang Melayu mendakwa dia dapat ilmu laduni? Ada tak? Mesir tak pergi, Jordan tak pergi, sekolah Arab pun tak, tiba-tiba cakap agama. Orang tanya dapat mana? Ilmu laduni. Baca baris pun salah. Okey. Habis lah? Cukup? Ada soalan? InsyaAllah kita jumpa pagi besok. Ada kelas pagi besok pukul 10. Tapi bukan di sinilah. Secara live. Dan malam besok macam biasa, tak ada kelas. InsyaAllah hari Isnin depan kita mulakan kita mula pendaftaran kemasukan pelajar akademik Ulam Ad-Dakwah di sini. Jadi mereka akan belajar daripada pagi sampai petang. Kemudian mereka akan sambung bersama kita kelas online di sini. Jadi pelajar akademik ini ada semua 12 orang yang duduk di asrama, 4 orang tinggal di luar. Jadi mereka ni akan duduk di barisan depan. Semua pelajar akademik akan duduk di barisan depan. Jadi jangan siapa-siapa kacau tempat mereka. Dua baris lah, 14 kan? Tak, perempuan tak ada. Kita tak ada pelontar. Okey, perempuan boleh duduk depan. 2, 4, 6, 8, 10, 12 14. Ya? Jadi Isnin depan kelas pagi Isnin tak ada. Sebab waktu pagi Isnin tu pendaftaran pelajar. Mak bapak pun datang. Okey, kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم